Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kembali untuk kali kedua perbincangan kita membacakan kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk perbincangan kita pada hari ini iaitulah hadis yang kedua. Yang pertama telah selesai bulan lepas, dan hari ini bukan ikut jadual sebenar saya hari Senin minggu ketiga dan keempat maghrib, tapi mungkin pagi ini ada kekosongan, diminta oleh pihak masjid kalau saya ada kekosongan untuk ambil tempat pada pagi ini. Dan saya tanya boleh hubungkah atau mana sambung hadis 40, maka diminta sambunglah hadis 40 tu sebab kita baru sekali. Baik, hadis yang kedua yang disusun oleh Imam Nawawi menyebutkan begini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Baik, terjemahannya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, tatkala kami sedang duduk bersama ataupun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari,
tiba-tiba muncul seorang lelaki, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tiada kelihatan pada dirinya tanda-tanda perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya, sehingga dia sampai dan duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW, dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua tapak tangannya. Yang dia ada tafsiran, ada mengatakan dua tapak tangannya di atas kedua pahanya, ada mengatakan dia letak atas pahanya sendiri, ada mengatakan dia letak di atas paha Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi SAW menjawab, "Islam itu ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kamu mendirikan salat, kamu mengeluarkan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu mengerjakan haji sekiranya kamu berkemampuan." Maka lelaki tadi menjawab, berkata, "Sadaqta, kamu betul, kamu benar." Sahabat berkata, "Fa'ajibna, kami hairan." Kami hairan, dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan. Kemudian lelaki itu meneruskan, "Fa'akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku apakah itu iman." Maka jawab Nabi SAW, "An tu'mina billahi wa malaikatihi," bahawa kamu beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan dengan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman tentang qadar ataupun qada dan qadar, sama ada yang baik dan buruk itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meneruskan lagi, "Fa akhbirni 'anil ihsan," ceritakan kepadaku apakah itu ihsan. Maka jawab Nabi SAW, "An ta'budallah ka'annaka tarah," kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. "Fa illam takun tarah," kalau kamu tidak mampu sampai begitu, maka hendaklah kamu yakini fa innahu yara, bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Kemudian lelaki itu meneruskan, "Fa akhbirni 'anis sa'ah," ceritakan kepada aku tentang hari kiamat, yakni bila hari kiamat itu. Maka jawab Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il," tiadalah orang yang ditanyakan itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dengan maksud yang bertanya dan yang ditanya sama saja tidak mengetahui bilakah kiamat itu. Maka seterusnya lelaki itu berkata, "Akhbirni an amaratiha," kalau begitu ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka jawab Nabi SAW, "An talidal amatu rabbataha," antara tanda kiamat itu yaitulah hamba perempuan melahirkan tuannya, dan kamu akan melihat manusia yang asalnya mereka itu tidak berkasut, tidak berpakaian, yakni tidak sempurna pakaian mereka, al-alah miskin, dan mereka itu pula adalah para penggembala kambing. Mereka berupaya berlomba-lomba untuk membina bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu memberedar. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tak lama kemudian setelah itu Nabi SAW berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapakah yang bertanya itu, siapakah penyebab itu?" Jawab Umar, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam," Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka jawab Nabi SAW, itulah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Baik, itu hadis dan terjemahannya.
Kemudian kita tengok sedikit pada latar belakang tentang hadis ini. Kisah ini disebutkan, walaupun ini diriwayat Imam Muslim, ada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tetapi dengan lafaz yang sedikit ada perbezaan. Cuma intibati soal jawab itu sama. Intibati soal jawab itu sama. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bagaimana ketibaan lelaki tadi. Dalam hadis ini, matan itu beritahu dalam syarah, beritahu ketibaan lelaki tadi tak kala mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang yang asing, tak pernah dilihat orang, tak siapa pun kenalnya. Maka kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kami pun fatalabna ilaihi an naj'ala lahu majlisan. Baik, latar belakang sebelum itu Nabi SAW kalau dia duduk dalam masjid bersama dengan para sahabatnya, dia tak ada tempat khusus. Kadang-kadang duduk berkeliling ramai-ramai itu, kadang-kadang dalam tengah-tengah ramai-ramai itu Nabi duduk ada bersama sahabat tengah-tengah itu, tak tahu tempat mana. Jadi keadaan yang demikian maknanya mesra, friendly-nya Nabi SAW dengan para sahabat sampai begitu sekali tidak mengambil kedudukan khusus baginya. Tapi lama-kelamaan kalau orang yang luar, orang asing yang datang, bila mereka datang, mereka tak pernah kenal Nabi, datang ke masjid Nabi, bila masuk, mana satu Nabi, mana satu Nabi. Kerana cara hidup Nabi itu dengan sahabat begitu sekali mesra, tak protokol lah senang ceritakan, tak protokol. Akhirnya para sahabat sendiri mencadangkan, oleh kerana orang asli datang tak kenal Nabi, mereka cari mana yang satu yang dari Rasulullah SAW. Maka timbullah cadangan daripada sebagian sahabat, wahai Rasulullah, kami nak buat kepada Tuan Abadi satu tempat duduk khas. Satu tempat duduk khas dibuatkan daripada tanah liat. Kemudian Nabi SAW duduk di atas itu. Maka sejak dari itu dibuatkan satu tempat duduk khas, dan Nabi SAW duduk di tempat itu kalau dalam masjid bersama dengan para sahabat. Jadi kalau ada orang asing datang, mereka tahu, oh itu Rasulullah. Ya. Kalau mereka ada hajat dan mereka nak jumpa Rasulullah, maka mereka akan terus datang bertemu dengan Rasulullah SAW tanpa bertanya siapa ya Rasulullah kalau ada orang asing datang. Baik. Maka berkaitan dengan peristiwa ini tentang datangnya Jibril itu dalam rumah seorang lelaki, kisah menyebutkan, Ibn Hajar menyebutkan, sebelum itu Nabi SAW sedang berucap di kalangan para sahabatnya, dan Nabi buka soalan. Dan Nabi buka soalan, iaitu sebagaimana dalam riwayat Muslim yang lain menyebutkan, Nabi kata kepada mereka, selalu ni tanyalah, kalau aku pernah tanya kepada para sahabat, faham ayat satu. Tapi para sahabat pun jadi macam, masalah kehebatan Nabi itu tak tahu nak tanya apa. Maka tiba-tiba bila Nabi tanya, bagi tahu itu kepada sahabat, tanya kalau ada pernah tanya, sahabat pun tak tahu nak tanya apa. Tiba-tiba saya datang seorang lagi. Kan? Ini dia panggil sebab wurud al-hadis. Sebab apa ni datangnya hadis itu. Sebab datangnya hadis itu, Nabi offer tu tanya, tak ada orang tanya, datang seorang lagi. Entah daripada mana datang, tiba-tiba saja dah ada. Tiba-tiba saja dah ada. Tak ada buat tanda-tanda kata ada berdebu ke kotor-kotor pakaiannya, bersih, putih melembab dia punya pakaiannya. Dan rambut sangat hitam, tak ada tanda dia datang dari jalan jauh. Tak pasal tak main mana, tiba-tiba saja ada. Kan? Jadi bila lelaki itu datang, maka apabila dia datang itu, dia terus saja datang dalam uraian oleh Imam Hajar Al-Asqalani, seolah-olah gelagat kelakuannya itu bagaikan orang asing yang kurang dari sudut pengetahuan tentang tata cara tentang menghadapi Rasulullah SAW itu. Hikmahnya adalah li'ta'wiyatil amri, hikmahnya adalah supaya orang tak perasan, oh ini masih ini dia tak tahu pun cara adab. Sebab itu disebutkan dia datang terus, dia melangkah
saf-saf yang ada, saf-saf ataupun sahabat-sahabat yang ada tu, kalau terpaksa melangkah dia terus datang. Dan dia terus duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila dia terus duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah al-mubalaghah fi ta'miyati amrihi. Dengan cara dia melangkah begitu, tujuannya adalah nak menyembunyikan identiti sebenar supaya lebih tersembunyi lebih. Kalau datang dengan bersopan, dengan berhadap, dengan protokol, dengan cara-cara tertentu, mungkin orang boleh agak dia syak ni. Ini suruh malaikat kan bukan ni kan. Jadi datang tu terus langkah, walaupun pakaian elok cantik, rupa yang cantik, tapi dia terus berlangkah di kalangan para sahabat tu, terus duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sangkaan kuat di kalangan sahabat bi'annahu min jufatil Arab. Kemungkinan para sahabat akan berkata, ini daripada kalangan orang Arab mana ni yang mereka ni tak tahu berhadapan dan barangkali akan baik. Oleh kerana itulah dia melangkah sehingga sampai kepada Nabi SAW. Kerana itulah para sahabat tengok gelagatnya ini aneh kan. Kalau ikut penampilan handsome kan, penampilan handsome, rupa paras handsome, pakaian bersih, kemas, tapi dia suruh gelagat melangkah tu macam kasar, macam Arab Badui pun kan. Jadi kebingungan para sahabat tengok cara itu. Maka bila dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun terus bertanyakan tentang soalan-soalan yang disebut tadi, itulah Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tanda. Kemudian satu lagi persoalan ialah yang datang itu ialah malaikat Jibril. Kita tahu Jibril. Dia datang dalam rupa seorang lelaki. Maka malaikat itu apa definisinya? Malaikat itu, mengapa dia datang dalam rupa seorang lelaki? Kerana itu di antara ciri-ciri malaikat dan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Malaikat itu ialah ajsamul latifah, disebut ajsamul latifah nuraniyah qadirah ala tashakkul bi ashkalin hasanah faqat wa la tahkumu alaihim surah. Malaikat itu ialah makhluk yang berjisim halus. Maksud halus itu ialah tak boleh nak dilihat. Nur ni yang diciptakan daripada cahaya, qadirah ala tashakkul bi ashkalin hasanah. Maka mereka itu berkemampuan untuk menjelma dalam rupa-rupa yang lain. Tapi rupa-rupa jelmaan mereka itu hanya dalam rupa-rupa yang indah, yang elok sahaja. Wala tahkumu alaihim surah. Dan apabila mereka menjelma dalam rupa yang selain daripada rupa mereka, dalam rupa yang bukan rupa asal mereka, la tahkumu alaihim surah. Gambaran yang mereka jelma itu, mereka tak terikat dengan undang-undang rupa itu, peraturan rupa itu. Tak terikat. Maksud tak terikat macam mana? Kita bisa dengar malaikat datang kepada Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim pun sebelah kambing kan, hidangkan kami panggang kepada para malaikat ni. Adakah para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim mereka menjamahnya? Tidak. Walaupun dia datang dalam rupa manusia, dia tak terikat dengan hukum manusia itu. So dia tak akan menjamah makanan, dia tidak akan berkahwin, dia tidak akan berhubungan kelamin, walaupun dia datang dalam rupa manusia, kerana dia tak ikut hukum, peraturan ataupun sifat-sifat yang khusus untuk manusia itu yang bukan sifat mereka. Itu malaikat. Berbeza dengan satu lagi makhluk. Satu lagi makhluk jin pula. Makhluk jin ajsamul latifah, jisim-jisim yang halus. Maksud halus itu tak boleh dilihat oleh mata kita. Nariyah, yang diciptakan daripada api, qadirah ala tashakkul bi ashkalin hasanah wa qabihah. Mereka boleh menjelma dengan izin Allah SWT dalam rupa-rupa baik pun boleh, buruk pun boleh. Buruk boleh dia datang. Tapi biasa sebab itulah
kadang-kadang manusia ini diusir, ditakut-takutkan dengan rupa jembalang itu, jembalang ini, macam-macam kan. Pocong lah, macam-macam jenis-jenis hantu kalau Melayu ni. Itu rupa-rupa yang menakut-nakutkan. Bukan kalau betul nak dilihat oleh manusia, bukan rupa asalnya. Dan biasanya jenis ini dia datang dengan rupa-rupa seperti binatang, ular, anjing dan sebagainya. Maklum sangat kalau kita berupa ular tu kan, dan rupa ular. Dan watahwamu alaihi surah, beza dengan ciri dengan mereka. Bila mereka menjelma, mereka terikat dengan surah itu. Mereka terikat dengan rupa yang mereka menjelma. Oleh kerana itu pula, bukanlah satu keberanian bagi makhluk yang bernama jin ini untuk datang menjelma di hadapan orang dalam rupa yang selain dari rupa mereka. Rupa mereka kita tak boleh lihat. Inna yarakum min haitsu la tarawun. Dia tengok kita tak boleh tengok mereka. Itu Allah sebut. Tapi kalau mereka datang dalam rupa yang lain, bukanlah satu yang mereka berani untuk buat. Pasal tahkum alaihi surah. Bila dia datang dalam rupa itu, undang-undang peraturannya terikat dengan rupa itu. Kalau dia datang dengan rupa ular, kalaulah orang pukul mati, tak pasal-pasal mati pula. Kan? Kalau malaikat datang pukul dia tak ada cakap apa-apa, kan? Jadi mereka terikat dengan rupa-rupa itu bezanya. Baik. Jadi malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan wahyu. Maka wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai bentuk. Ada ketikanya urtiyah firra diilhamkan dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi terus faham. Ada ketikanya Nabi SAW melihat malaikat dalam rupanya yang sebenar. 2 kali malaikat dilihat oleh Nabi SAW dalam rupa yang sebenarnya, iaitu ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha, dan ketika mana Nabi SAW pertama kali menerima wahyu dan Nabi kebingungan pada ketika itu. Nabi keluar dari Gua Hira dan kemudian Nabi SAW melihat makhluk malaikat Allah SWT memenuhi ufuk langit tertutup, langit yang di hadapan pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya Nabi SAW diwahyukan dalam bentuk mimpi, dan ada ketikanya Nabi SAW diwahyukan dalam bentuk dia mendengar seperti bunyi gemursik loceng. Yang ini disebutkan dalam kitab surah Al-Bukan, inilah bentuk wahyu yang paling berat Nabi tanggung. Macam mana Nabi dengar tu loceng tu, kita tak boleh bayangkan dia sebut begitu ya. Kita nak bayangkan ting 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 ting, kita tak tahu. Itu saya dengarkan seolah-olah macam bunyi gemursik loceng, dan bentuk yang ini Nabi sangat berat untuk menerimanya. Saya kan kalau pada hari yang sangat dingin sekalipun perlu memancar daripada Nabi SAW. Dan pernah Nabi SAW datang wahyu dalam bentuk yang sebegini. Ketika itu bahawa Nabi sedang bersentuhan dengan seorang sahabat sebelahnya. Kata sahabat itu, aku rasa bila nak berrokmu orangku, kerana ditindih oleh Nabi SAW. Itu, dan Nabi sendiri masuk berat sangat wahyu dalam bentuk itu. Dan selepas itu, bila selesai, maka Nabi pun faham apa yang disampaikan. Dan ada ketikanya didatangi oleh Nabi yang biasa tadi, iaitulah dalam bentuk seorang manusia, seorang lelaki. Dan dalam bentuk seorang manusia kadang-kadang datang dalam bentuk manusia yang orang tak kenal. Dan sering kita dengar Jibril datang menyerupai dalam rupa seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini seorang kibar sahabat juga, dan dia seorang lelaki yang kacak. Dihya Al-Kalbi ini kadang-kadang orang terperasan bahawasanya Nabi sedang bercakap dengan Jibril, orang menyangka Nabi sedang bercakap dengan Dihya. Ummu Salamah isteri Nabi SAW juga pernah ketika bila Nabi sedang bercakap dengan Jibril, dia tak perasan, dia ingatkan Dihya sedang bercakap dengan Nabi SAW. Sehingga apabila lelaki itu pergi, orang Nabi beritahu itu Jibril. Sebab rupa dia datang dalam bentuk rupa seorang sahabat Nabi. Allah mengapa dia pilih Dihya
untuk menjelma dalam rupa dia itu mungkinlah sebenarnya penampilan yang menarik, dan kadang-kadang dia lita'miyatil amri, ditakmir lebih supaya orang tak perasan, maka orang menyangka Nabi sedang bercakap dengan para sahabatnya. Baik, dalam kembali kepada hadis tadi, maka datang Jibril itu, maka dia pun duduk berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan duduk berlutut, duduk macam duduk solat. Duduk macam duduk solat. Lututnya disandarkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya diletakkan ala fakhidaihi, di atas dua pahanya. Yang ni timbul dua pandangan. Satu mengatakan atas dua pahanya sendiri. Satu lagi mengatakan dia letak di atas paha Nabi. Kalau berdasarkan pandangan yang mengatakan dia letak di atas paha Nabi itu, mubalaghah fi ta'miyatil amri, maknanya nak bagi bersangatan, nak menyembunyikan identitinya, seolah-olahnya orang faham dia macam tak tahu adab kau, seolah-olah begitu. Sebab datang Nabi kan seorang yang agung, kan, yang hebat, dihormati, tiba-tiba letak tangan di paha itu. Tuan-tuan bayangkan kita ada seorang syekh ataupun guru ataupun orang-orang yang dihormati lah, kan, kita datang tu letak tangan di paha dia, ataupun kadang-kadang kita pegang bahu juga. Itu menunjukkan kita kurang terdidik di situ adab. Jadi sebahagian dari ulama mengatakan kalau yang dimaksudkan dia letak tangan di atas dua paha Nabi itu sebagai lita'miyatil amri walaghah, bersangatan nak menyembunyikan, menyuruh identitinya itu, kan. Jadi ada dua perkara, satu kata dia letak di atas pahanya sendiri. Maka berlakulah apa yang kita sebutkan tadi, itulah soal jawab tadi, di mana Nabi SAW offer kepada sahabat untuk bertanya, sahabat bertanya, tiba-tiba datang lelaki ini. Maka apakah pertanyaannya kepada Rasulullah SAW? Maka dia bertanyakan tentang perkara yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Peristiwa ini berlaku disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kedatangan Jibril dalam rupa seorang lelaki ini kepada Nabi SAW bukan zaman awal Islam. Bahkan ada juga menyebutkan dia datang di hujung-hujung hayat Nabi. Tapi tak dipastikanlah hujung hayat itu bila, adakah lagi setahun atau tidak. Tapi maknanya pencariatan tentang agama itu terlalu banyak yang telah pun dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka mengapa pula dia datang baru nak ajak Islam, iman, ihsan di hujung-hujung dah? Maknanya apa yang berlaku di kalangan para sahabat telah mempraktikkan ajaran wahyu itu. Solat yang telah dipraktikkan, puasa telah dipraktikkan, zakat, haji telah dipraktikkan, dan suruhan-suruhan atau perintah-perintah Allah yang lain pun juga diperhentikan, larangan-larangan yang lain ditinggalkan. Cumanya nak conclusionnya, susunan dalam bentuk tadwin, penyusunan yang lebih teratur yang orang dapat memahaminya datang kemudian. Semua itu telah diperhentikan. Maka di hujung-hujung hayat Nabi SAW datang Jibril. Maka difahami oleh sekolah sahabat, agama kamu yang kamu telah praktikkan, telah belajar, telah lama berkecimpung bersama dengan Nabi SAW. Maka konklusinya atau rumusan daripada apa yang kamu praktikkan daripada ajaran wahyu itu begini dalam tiga bentuknya. Iaitulah iman, walaupun dalam disebutkan Islam dulu, tak apalah, kita katakan iman, Islam dan ihsan. Dan inilah yang sebahagian daripada ulama menyebutkan ini rukun agama. Mengapa disebutkan ini rukun agama atau perkara asas tentang agama? Kerana di ujung hadis tadi Nabi SAW beritahu kepada Umar radhiyallahu anhu, itulah Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Jibril datang nak ajar kepada kamu agama kamu. So, tiga benda, iaitulah iman, Islam, ihsan. Mana inilah yang dikatakan agama. Sebahagian ulama menyebutkan rukun agama itu tiga, itulah iman, Islam
dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Jadi itulah yang dilakukan di hujung hayat Nabi. Dan kita tengok begitu juga. Itu juga yang dilalui oleh para ulama selepasnya, para imam selepasnya, selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama itu secara yang tersusun ataupun pembukuan dan sebagainya, tertib urutan satu persatu, pembahagian kepada rukun, pembahagian kepada sunat, pembahagian kepada itu dan ini tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak diajarkan. Benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita rukun solat 13? Jadi tapi benda itu telah dipraktikkan dahulu. Maka datang kemudian para ulama memudahkan kepada kita supaya kita dapat jam mana yang wajib, mana yang sunat. Tapi benda itu memang telah pun dipraktikkan. Jadi bentuknya datang kemudian dalam bentuk yang tersusun. Amal dulu, kemudian susunannya. Bila susunannya kemudian untuk memudahkan generasi yang datang kemudian yang kurang kefahaman ataupun tidaklah talent mereka, bahkan mereka itu sebaik daripada generasi yang terdahulu. Maka datang bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan. Maka yang menakjubkan para sahabat iaitulah apabila dia mengatakan sadaqah. Apabila dia mengatakan sadaqah. So bila dia mengatakan sadaqah, macam mana kalau kamu tanya, kamu nak tahu ke, kamu nak tanya, kamu tanya, tiba-tiba kamu nak confirm kan betul kan? Kan dia sendiri yang mengatakan betul. Fa'ajibna. Maka itulah yang sebabnya di hujung tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Umar radhiyallahu anhu saja itu adalah Jibril. Maka diberitahu tentang yang disampaikan itu, iaitulah apa itu Islam. Maka dari dan hujung tidak yang pertama iaitulah syahadah. Iaitulah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka syahadah inilah pintunya atau kuncinya untuk kita beramal dengan seluruh kewajipan-kewajipan dan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dari seluruh tuntutan semasa di dunia. Semasa di dunia ini seseorang tidak akan dituntut kepadanya untuk solat selagi dia tidak bersyahadah. Tidak akan dituntut kepadanya untuk puasa, haji dan sebagainya selagi dia tidak bersyahadah. Tuntutan ini tuntutan semasa di dunia. Adapun di akhirat, kalaupun dia sama ada dia bersyahadah atau tidak, tetap akan dipertanggungjawabkan. Oleh kerana itu, orang kafir ke, orang mukmin ke, akan dipertanggungjawabkan tentang persoalan akidah dan persoalan furu' ibadah dan furu'-furu'nya ibadah. Makanya orang kafir juga akan disiksa disebabkan selain daripada kekufuran mereka juga akan disiksa disebabkan dia meninggalkan salat. Mereka juga akan disiksa disebabkan dia tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji dan sebagainya. Di dunia mereka tidak dituntut selagi tidak membuka kuncinya, itulah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian itulah yang keduanya ialah tentang salat. Sebagaimana kita maklum, as-salatu imaduddin. Salat imaduddin, Nabi SAW menyebutkan salat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang membangunkan salat atau mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Wa man hadamaha faqad hadamaddin, kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang meruntuhkan salat itu, berarti dia meruntuhkan agamanya. Sebab itu petanda hampirnya seseorang itu kepada kekufuran ialah apabila dia meninggalkan salat, dia mengabaikan salat, kerana ia adalah diam kepada agama. Cumanya oleh kerana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya terserah kepada Allah bagi orang yang meninggalkan salat ini. Kalau Allah mahu, Allah boleh mengampunkannya, dan kalau mahu, Allah menyiksanya. Ada hadis yang menyebutkan itu. Oleh kerana ada hadis yang menyebutkan begitulah, maka reserve oleh para ulama
bahwasanya orang yang meninggalkan solat itu tak hukum kafir lagi selagi dia tidak mengingkari tentang kewajibannya, kerana Nabi SAW terletak kepada masyiah, kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah Ta'ala ampunkan dia. Sedangkan kalau kufur yang terang syirik, Allah Ta'ala telah beritahu bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa kufur dan syirik. Itulah reserve-nya. Tetapi kepada kekufuran itu terlalu hampir bagi orang yang mengabaikan salat. Cuma kita terhukum kafir, ulama menyebutkan selagi dia tidak mengingkari kewajibannya. Baik. Begitulah seterusnya puasa pada bulan Ramadan. Ini perkara-perkara yang spesifik kita mengetahuinya, dan mengerjakan haji, berzakat dan mengerjakan haji bagi orang yang berkemampuan. Setelah mana ditanya, maka dia membenarkan. Maka kata sahabat, kami ta'ajub, kami heran, dia yang tanya, dia yang benarkan. Kemudian ditanyakan lagi tentang iman, dan menjawab satu-satu, beriman dengan Allah. Maksudnya beriman dengan Allah itu kamu beriman dengan kewujudan Allah dan dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan malaikatnya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai makhluk-makhluk yang tak terhitung banyaknya. Allah Ta'ala saja mengetahui banyaknya. Dalam hadis menyebutkan ketika mana Nabi SAW dimi'rajkan, kerana kita musim Isra Mi'raj lagi ni, Nabi sampai ke Baitul Ma'mur. Bila Nabi sampai ke Baitul Ma'mur dan Nabi lihat Nabi Ibrahim di situ bersandar di Baitul Ma'mur, dan dilihat dalam Baitul Ma'mur tu, Baitul Ma'mur tu macam Kaabah lah, bukan Kaabah yang bermalaikat. Dan di mana 70,000 orang masuk tawaf di Baitul Ma'mur itu, 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur itu. Sejak daripada mula diciptakan, maka mereka tawaf, dan bila mereka keluar, yang 70,000 itu mereka tak akan datang lagi sampai kiamat, tak akan datang lagi. Besoknya 70,000 lain, lusa 70,000 lain. Begitulah setiap hari sampailah ke hari ini dan sampailah ke hari kiamat. Maknanya terlalu ramai makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat itu. Baik, kemudian kitab-kitabnya, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para rasul dan dibekalkan kepada mereka keterangan-keterangan, ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk itu melalui kitab-kitab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala alaman insan bil qalam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia itu dengan cara penulisan. Bila ada kitab, ada penulisan. Bezanya kitab yang turunkan kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad SAW, turun kepada Nabi kita dalam masuk dalam dada Nabi, tak ditulis lagi. Contoh seperti kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa AS, dan turun dalam bentuk kepingan-kepingan yang telah pun tertulis, Adapun kepada Nabi kita mengikut episod kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa diturunkan beransur-ansur kepada Nabi SAW. Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar diturunkan Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Turunnya sekaligus, serentak sekaligus 30 juzuk itu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian daripada Baitul Izzah itulah turun secara berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW mengikut urutan dan peristiwanya. Dia tak turun surah Al-Fatihah dulu, dia turun surah Al-Alaq dulu. Tetapi selepas itu penyusunan, Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Nabi SAW ada jurutulisnya, dan Nabi beritahu kepada jurutulisnya, bila mereka tulis, Nabi bagi tahu, letakkan ayat ini di tempat sekian, letakkan ayat ini di tempat sekian. Jadi apa yang kita baca dalam Al-Quran sekarang ini, walaupun kita tahu Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu yang pertama diturunkan, tetapi mengapa Al-Fatihah di awal, lepas itu Al-Baqarah, lepas itu Al-Imran dan seterusnya sampai surah An-Nas, itu semuanya adalah berdasarkan petunjuk Nabi SAW yang beritahu kepada sahabat, pada jurutulisnya. So bila mereka tulis, Nabi beritahu letakkan ayat ini di tempat sekian, letakkan ayat ini di tempat sekian. Semua itu adalah berdasarkan bimbingan wahyu yang dimulai daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah seterusnya beriman dengan para rasulnya, hari akhirat, dan saya tak cadangkan nak uraikan itu benda basic yang kita telah pun maklum. Cumanya itibati kandungan daripada hadis ini, masa dah syuruh dah, mungkin lagi dalam 5 minit lebih kurang insyaAllah. Kemudian ditanyakan tentang kiamat. Bila kiamat?
So bila Jibril tanya tentang kiamat, Nabi kata orang yang ditanya bukan kata bila orang bertanya, maknanya kita ni sama-sama tak tahu. Sama-sama tak tahu tentang bila hari kiamat. Ada satu rahsia yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada pengetahuan makhluk mukminah bila akan berlaku kiamat. Clue-cluenya diberitahu lah. Seperti mana kiamat itu tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumaat. Tapi Jumaat yang mana tak tahu, siapa pun tak tahu bila Jumaat yang akan berlaku kiamat itu. So kemudian tanda-tandanya, kalau bila apa dia tanda-tandanya, maka Nabi SAW memberitahu tanda yang biasa dilalui oleh orang, bukan tanda-tanda yang luar biasa. Maksudnya tanda yang diberitahu oleh Nabi ini tanda-tanda kecil, iaitu Nabi beritahu bahawasanya hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Di sini ada tafsiran, ada pandangan di kalangan ulama. Satu pandangan mengatakan oleh kerana pembukaan Islam itu dah semakin meluas, selepas itu berlaku penaklukan, tawanan-tawanan yang ramai. Maka bila berlaku tawanan hamba-hamba yang ramai, maka hamba ini boleh dikahwini dan boleh diteruskan sebagai hamba, dan dia boleh digauli oleh tuannya. So bila boleh digauli oleh tuannya, kadang-kadang dapat anak. So bila dapat anak, kadang-kadang dan anak itu dia status dia bukan hamba. Oleh kerana tuan bapaknya adalah orang mereka, maka anak itu juga mereka. Tapi ibunya masih lagi tetap hamba. Dalam mereka disebutkan satu tajuk di hujung sekali, Ummahatul Aulad. Dalam bahasa kita dia disebut mak anak. Jadi bila sahaja seorang hamba dia digauli oleh tuannya yang lagi yang merdeka, kemudian mendapat anak itu adalah merdeka sebab bapak dia merdeka, tapi maknya tak hamba. Tetapi nanti kalau kata tuannya itu mati, otomatik si ibu itu dia akan jadi merdeka. Dan oleh kerana pembukaan negara Islam semakin meluas, maka ada kemungkinan yang terjadi bila tawanan hamba itu ramai. Bila ada anak itu dilahirkan, anak merdeka, kemudian dia pergi ke sana sini, ibunya akhirnya dijual sebab masih status hamba, anak dia merantau ke tempat lain. Lama-lama anak pun tak kenal ibu ke mana, lalu dia beli pula mak dia. Itu satu tafsiran. Maknanya anak itu menjadi tuan kepada ibunya. Itu satu tafsiran. Tapi yang masyhurnya, tafsiran maksudnya itulah anak itu memperlakukan kepada ibunya sebagaimana dia adalah tuan, ibunya hamba abdi. Dia memang anak sebenar, anak merdeka, ibu merdeka, tapi dia memperlakukan sebagai gambaran tentang penderhakaan yang berleluasa berlaku di kalangan anak pinak terhadap ibunya. Itu satu tafsiran yang masyhur. Kemudian diberitahu lagi di antara tanda-tandanya itulah orang-orang yang asalnya miskin, mereka itu berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut ini dah berlaku di zaman kita. Tapi bila kita tengok di zaman kita sekarang ni, lagi dah tinggi kan? Lagi dah tinggi. Di zaman Ibn Hajar Al-Asqalani pun dah wujud mereka yang berlumba-lumba untuk bangunan yang tinggi. Tapi tinggi mana waktu itu kita pun tahu dah tinggi mana. Tapi zaman sekarang ni kita boleh tengoklah tinggi menjulang bangunan-bangunan yang asal daripada orang-orang Arab yang dahulunya, bukannya di kalangan orang-orang kaya. Tapi mereka itu adalah menternak kambing dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala ubahkan, jadikan dunia Arab itu lubuh kepada kekayaan, dan akhirnya mereka itu menjadi orang-orang kaya dan mereka mampu untuk membina bangunan-bangunan tinggi. Maka itu juga adalah petanda-petanda zaman. Jadi saya tutup hadis ini dengan bentuk dia begini. Masa Jibril datang tu, ini saya ambil ini daripada uraian Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ini sebut ini. Masa Jibril datang itu, Nabi sendiri pun tak pasal lagi kata Jibril. Nabi sendiri tak pasal lagi kata Jibril. Sebab itu ada riwayat yang menyebutkan, dia kata setelah mana Jibril pergi, maka Nabi beritahu kepada sahabat, tolong tengok mana orang lelaki tadi kan? Sahabat pun pergi cari, tak nampak. Dia pergi jalan mana? Kalau tak tahu jalan mana. Selepas itu baru Nabi tahu maksudnya itu Jibril. Inilah satu kejadian di mana Jibril datang, Nabi tak tahu dulu. Dan Nabi tahu. Kemudian selepas itu, bila Jibril dah pergi, sahabat-sahabat lain pergi cari-cari, tak jumpa. Bila tak jumpa, maka barulah Nabi tahu, dan Nabi beritahu bahawasanya itulah Jibril.
mungkin diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi dengan cara yang Nabi sendiri dah tahu, sama ada ilham fir'aun atau diilhamkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW beritahu itulah Jibril yang datang. Sebab itulah masa persoalan soal jawab itu memang soal jawab yang Nabi jawab sebentar. Apa yang Allah berikan ilmu kepada Nabi, Nabi jawab. Tapi bukanlah satu perancangan yang diatur dahulu. Bukanlah Nabi atur, Nabi dan Jibril makan dulu, tak. Jibril datang itu pun Nabi tak tahu lagi. Kata itu Jibril, dan setelah pergi, bila mereka cari, tak tahu, maka anehlah kan, sebab baru keluar dari masjid, takkan hilang begitu saja. Maka barulah Nabi tahu itu Jibril, dan Nabi pun beritahu itulah Jibril yang datang kepada kamu. Sayyidina Umar menyebutkan dalam hadis ini tak lama selepas itu. Ada juga menyebutkan selepas 3 hari. Jadi itu timbul tafsiran di dalam ulama hadis dan syarahnya. Maka ada mengatakan Sayyidina Umar termasuk di kalangan dia dulu pergi cari mana lagi ni bila Nabi kita pergi tengok lagi tadi pergi mana? Ya, pergi mana? Ada di kalangan sahabat pergi cari tak jumpa. Maka ada yang mengatakan Sayyidina Umar selepas itu yang kita riwayat menyebutkan 3 hari selepas itu bahawa Sayyidina Umar diberitahu oleh Nabi itulah Jibril. Kemungkinan Sayyidina Umar dia tidak berkata balik, sebab itu dia balik terus, dan kemungkinan dalam hadis itu yang sakit bagi yang masih ada, Nabi beritahu itu Jibril, dan Sayyidina Umar mungkin 3 hari selepas itu jumpa Nabi, dan Nabi jelaskan lagi yang datang bertanya itu ialah Jibril. Tuan-tuan dan puan muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sampai setakat itu saja sekadar yang membuat saya untuk menguraikan serba sedikit berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini masyhur, soalan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ihsan tadi antamullah, ketiga itu antamullah, kehendaknya tarah itu, itulah gabungan dalam ilmu-ilmu yang disusun oleh para ulama, ilmu aqidah, ilmu syariat dan ilmu tasawuf atau penyucian jiwa. Jadi dalam ilmu mesti ada 3 benda ni dalam kehidupan kita. Kita mesti mantap tentang akidah, dan mesti mantap tentang syariat, itulah tentang hukum hakam untuk kita beramal ibadat, dan mesti juga ruh kepadanya, itulah ihsan. Itulah kita menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tak mampu untuk membayangkan sedemikian itu, melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kasar yang menghayalkan objek itu wal'ayazubillah, seolah-olahnya. Dan kalau kita tak mampu, kita kena meyakini bahawa kita sedang dilihat oleh Allah, senantiasa dilihat oleh Allah SWT. Maka itulah yang akan memasukkan khusyuk dan menambahkan kualiti ibadat kita, dan semakin meningkatkan perhambaan kita kepada Allah SWT. Jadi sampai setakat itu dulu. Mohon maaf sebarang kekhilafan daripada pihak saya. Sekadar itu jalan yang mampu saya sampaikan dengan kelemahan dan keterbatasan ilmu yang ada. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.